dapat pada hari ini? Silakan. Siapa nak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Misha, silakan. Kak Misha sebenarnya lah Mm-hmm. yang paling berharga bagi Kak Misha pada hari ini bagaimana mencipta QR code bagi produk yang mana sebelum ni banyaklah banyak kursus, banyak apa juga yang dikongsikan. Tak pernah lagi ada yang ajar untuk QR code yang macam Coach ajar ni sangat-sangat beruntung. Rugi kalau siapa tak ambil kesempatan, tak rebut peluang untuk membuat benda ni. Sebab kita rasa benda ni macam susah nak buat, tapi dalam pada susah ramai orang yang dah buat. Macam kita ni nak kata katak bawah tempurung pun tak juga. Dah kuranglah sikit berkatak tu kan. Tapi kan kurang daripada 1 minit kan buang kan? Ya. Dan bagaimana cara macam kita produk kita tu di mana kita nak tuju, tempat yang orang kata sesuai untuk kita bawa produk kita tu kepada macam tadilah Google tu kan, Google Trend tu kan. Google Trend. Jadi adakah trend kata contoh sambal, Kak Misha sebenarnya Kak Misha buat aneka sambal. Macam-macam sambal ada. Sambal Pahang, sambal tempoyak goreng, sambal bilis cili api, sambal penyet, sambal hijau, sambal ikan masin. Ratu Ikan masin sambal sebenarnya. Ya, trademark Pantai Timur ikan masin kan. Ikan masin. Jadi akan macam Coach cakap tadi, teaser tu Kak Misha akan keluarkan sambal daging dendeng. Wow, cakap nantikan. Nantikan. Luruhlah jalan payah kumbuh, lagu dia. Babelok jalan. Tiba-tiba nak keluar sambal dendeng. Tu dia orang akan sambal rasa. Dendeng, sambal daging dendeng. Okey, bagi tepukan Kak Misha kita. Tahniah, alhamdulillah. Tak sangka juga QR code tu walaupun sekejap. Siapa lagi nak bercakap? Pakcik nak tanya soalan. Sila Faiza. Pakcik macam pakcik ada banyak business kan. So maksudnya pakcik ada personal account satu ataupun yang lain tu semua buat FB page macam tu. Pakcik buat saya FB macam page. FB page. Page yang berbeza-beza. Ikut pakcik punya produk. Kalau kurta page, kalau gaming page. Pakcik tak campur, tetapi dalam personal kita punya kehidupan kena report polis lah apa semua dekat dalam personal supaya orang nak tahu juga kita punya kehidupan. Sebab dalam personal kawan-kawan kita, dalam page adalah fokus kepada pembelian. Jadi kita tak nak tak nak asingkan, tak nak campur adukkan. Macam tu. Lepas tu tanya satu lagi. Macam pakcik ada banyak business kan. Kalau saya kalau macam saya, contoh saya buat spa. At the same time saya buat bisnes nasi lemak juga. So macam pakcik nak brandingkan diri, pakcik ada banyak bisnes, so pakcik boleh dua-dua tu macam mak saya semua berjaya. Macam mana pakcik boleh macam tu mak saya, macam adakah kena buat satu bisnes berjaya dan baru kita buat another business tu bagi berjaya macam tu? Sebenarnya kan dia bermula daripada branding. Pakcik punya branding tu, perkataan pakcik tu. Jadi bila pakcik nampak okey ni pakcik. Bila pakcik mula dah jual Tupperware, okey, pakcik start buat pakcik kurta, jual kurta. Pakcik gaming, jual gaming. Di TikTok pakcik nujum, jual nujum. Jadi sebenarnya branding, bila kita dah ada branding kuat, produk tak kuat pun tak apa, tapi branding kita kuat. Fiza punya branding, wow. Contohnya branding apa saja yang kita personal branding kita kuat, kita jual apa pun memang orang akan percaya. Sebab kita dah ada database Tupperware, gaming, orang dah percaya, betul lah pakcik ni. Jadi bila kita buat barang tu, kita tak perlu nak barang ni bagus lah, barang ni bagus. Tak ada, orang akan rasa macam betul, barang ni memang bagus. Sebab ini pakcik ni, pakcik aku kenal dia ni. Dia akan rasa macam tu. Nampak tak? Sebab itu pakcik cuba banyak skop produk yang lain. Pakcik jual tu, jual ni. Pakcik nak test market sebenarnya. Jual kurta boleh, alhamdulillah. Sebab last pakcik fikir, sebenarnya branding, kita nak bagi tahu diri kita siapa. Bila kita bagi tahu diri kita siapa, mudah kita nak jual apa pun. Lepas ni pakcik nak jual kosmetik daripada Faiza. Kan? Mari pakcik kosmetik. Alright. So, okay. Seorang lagi. Siapa yang dia belajar sesuatu ada hari ni, boleh share? Saya coach. Salam. Silakan. Puan Zahirina.
rasa yang saya dapat ni hari yang pasal QR code, sebenarnya lama sudah mau tahu bagaimana. Oh, okey. Memang banyaklah saya ikut yang untuk ADS tu, tapi saya terus demam sebab saya tidak faham tu ADS banyak dia punya. Tapi tadi guna Google Trend saja, terus saya faham. Simple je. Alhamdulillah. Syukur. Kita meroket. Sebab apa tahu, Zaharina, pakcik letakkan diri pakcik sama macam anda semua. Pakcik letakkan pakcik sebagai usahawan. Macam mana pakcik dulu berniaga, macam tu pakcik nak letak. Pakcik tak nak teori-teori, pakcik tak nak. Sebab pakcik nak, macam mana kita nak letak nombor tu nombor 1, kat mana? Apa yang kita nak guna? Google Trend. Macam mana kita nak senang untuk orang kontak kita, Puan Misha, QR code. Macam mana kita nak buat ayat yang bagus, nak bagi orang suspend, teaser. Itu teori, kalau kita tak praktikkan, dia tak ada apa-apa. Tapi Tania, tak sangka QR code tu satu benda. Pakcik tadi teringat macam tu, pakcik letak je lah kan. Sebab senang kan QR code. Kita boleh letak video kita juga. Kalau kita nervous nak perkenalkan diri, kalau kita ada interview nanti untuk geran ke apa, bagi je QR code. So kita dah ada macam muzik latar semua, kita dah buat siap-siap. Memang confirm kita nampak lebih unik daripada yang lain. Okey. Untuk kalau orang mau bayar terus QR code tu pergi Maybank ke atau kita boleh buat sendiri guna tadi? Sebenarnya boleh juga kalau QR code yang macam dekat JNT kan. Dia ada QR Pay. QR Pay. Itu. Itu boleh buat. Tapi cuma nak kena ada dengan Maybank lah QR Pay tu. Dia ada QR code tu dia bagi macam My Sejahtera. Macam pakcik orang buat pakai masuk bank in lah. Tapi kita boleh idea yang bagus tu. Pakcik pun teringat dekat QR, pakcik pergi JNT bayar QR Pay. So dia tekan senang. So tak payah orang tu kita tak payah pakai cash dan sebagainya. So mudah lah, alhamdulillah. Hari tu pakcik hilang duit tak ada banyak. So semua QR Pay. Okey, Puan Zaharina, terima kasih. Lain ada tak nak share? Kita tak sabar nak buat. Pakcik. Ya. Panggil pakcik lah pula. Panggil pakcik je. Panggil kos macam jauh je. Kos macam jauh. Ya. Nak tanya, kalau orang scan QR code tu, maksudnya semua maklumat tentang kita dia tahu ke macam mana? QR code tu, kontens dia dalam QR code tu. Kalau QR code tu hanya kita punya tempat tu je lah. Kalau kita ambil Facebook, QR code tu, link itu je yang dia tahu. Jangan risau. Tapi kalau tentang produk kita, macam mana kita nak masukkan dalam QR code? Kalau produk kita, contoh kita ada buat dekat dalam Facebook atau landing page, dekat dalam website ataupun apa sahaja. Kalau kita Facebook lah, esok kita akan buat QR code. Kita masuk dalam Facebook lah ya, Facebook. Yang kita buat ni, macam hard sell, soft sell ni, kita buat. Lepas tu kita ambil dia punya share link tu. Share link tu kita jadikan QR code. Bila orang tanya je, berapa jenis sambal, Puan Misha bagi terus QR code. Ini, scan yang ini. Terus dapat pergi kat tempat kita punya posting yang banyak jenis sambal tadi tu. Okey Okey, tuan-tuan puan-puan, kita ada 10 sama. Terima kasih banyak-banyak atas feedback yang pakcik rasa sangat-sangat memeranjatkan pakcik. Pakcik ingat cakap cerita pasal USP ke apa ke, punya QR code semua. So apa-apa pun, esok kita ada banyak lagi pakcik nak share tips-tips macam mana untuk meningkatkan follower. Follower kita 100-200 je. Tapi macam mana nak boom ke 10,000, 100,000 macam pakcik dalam gaming. Siapa nak tahu angkat tangan? Esok kita akan nantikan pukul 9 tau. Pukul 9 ya. So thank you semua. Jumpa lagi. Kita akan jumpa. Selamat makan tengah hari dan solat. Jumpa lagi. Take care. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum.